dan kepada almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyaikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia taufik dan hidayah Allah dapat bagi kita menyambung pengajian pada bulan ini pada membicarakan ilmu asas fardu ain akidah ataupun tauhid, pada menghuraikan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham di akhirat nanti insya-Allah. Kita menyambung pada halaman yang ke-26, baris yang pertama daripada atas, pada perbahasan sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa iyyakum fid daraini amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, kelima, qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya, arti qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri ia Allah dengan sendirinya. Maka kita telah pun menghuraikan berdiri di sini bukanlah berdiri perbuatan, maksud berdiri lawan bagi duduk ataupun lawan bagi meniarap, lawan bagi baring, lawan bagi mengiring, bukan. Berdiri di sini iaitulah kewujudan zat dan sifat Allah dengan sendiri, iaitu qidam, wujud zat dan sifat Allah tanpa pencipta, tanpa permulaan. Itu maksud qiyamuhu ta'ala binafsih. Baik, maka kita telah pun hurai pada bulan yang lalu. Maka malam ni kita masuk pada dalil Al-Quran berkenaan sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Dalil Al-Quran yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya daripada sekalian makhluk. Surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat ke-6. Surah 29 ayat ke-6, surah Al-Ankabut, surah laba-laba. Baik, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya. Ghaniyun, maha kaya ni apa maksud dia? Tidak berkehendak pada selain diri dia, tidak berhajat pada selain diri dia, tidak berkeperluan pada selain diri dia, tidak berkepentingan pada selain diri dia, tidak bergantung pada selain diri dia. Kerana diri dia siapa? Allah maha sempurna. Allah hapuskan segala semua makhluk, malaikat ke bumi ke alam apa semua hapus. Hanya senya yang wujud Allah. Masih Allah itu maha kaya. Kerana kaya Allah ni bukan sandaran. Kaya Allah kaya hakiki. Kalau kaya sandaran, makhluk. Kenapa makhluk kata kaya? Mesti ada sandar kat sesuatu. Kaya, kenapa kaya? Harta. Kenapa kaya? Kaya anak. Mana anak ada 15. Dengan satu isteri, 15 anak. Saya ada seorang kawan tanya-tanya, kau yang keberapa? Bongsu. Atas kau 14 orang. Ayah kau kahwin 2 ke? Tak, seorang lah mak aku. Nah, kaya anak. Ada yang kaya harta, ada yang kaya budi bahasa, ada yang kaya akhlak, ada yang kaya hutang.
Banyak hutang, kaya hutang. Jadi makhluk ni kaya dia bersandar. Bila tak ada sandaran tu, dia fakir. Dia fakir. Kerana Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara. Wahai sekalian manusia, kamu semua adalah fakir apa kedana. Nyawa aku bagi, kehidupan aku bagi, sihat bahagia tenang aku bagi, sihat aku bagi. Okey. Jadi Allah ni ghani. Sebab tu kita tak boleh pakai nama ghani. Kita kalau pakai Abdul Ghani baru boleh, hamba kepada yang maha kaya. Tapi ghani ni Arab, sampai kat Melayu gani, Haji Gani. Boleh tak tu? Baik. Maka dalil qiyamuhu ta'ala binafsih ni surah Al-Ankabut tu. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha terkaya daripada sekalian alam, sekalian makhluk. Itu dalil Al-Quran. Dalil hadis, antara doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la ilaha illa anta antal ghani. Allahumma la ilaha illa anta antal ghani. Ya Allah, tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar sembah melainkan Engkau, dan Engkaulah yang maha kaya. Hadis riwayat Al-Hakim. Dua dalil, Quran, hadis. Ni namanya dalil naqli. Bagi sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Kod mana sifat 20 sesat? Saya rasa ayah-ayah yang dah sebut tua, sensitif pula. Lama, berumur, veteran, banyak pengalaman, berusia. Itu semua ayat-ayat tapis tu. Pasti ibu-ibu dengan ayah-ayah ni dah lama dah dengar orang duk sesatkan sifat 20. Daripada muda, daripada zaman 70-an, daripada zaman 90-an, ada je. Tapi zaman ni lebih-lebih lagi dengar. Sebab apa? Internet makin berleluasa. Dulu kalau ada orang sesatkan pun mungkin tak masuk kampung kita. Sebab tak ada internet, jadi kita tak tahu selama mana tak masuk kampung kita, qaryah kita. Sekarang walaupun tak ada dalam qaryah kita, kita tahu di seluruh Malaysia atau dunia yang lain, negara yang lain, ada yang menyesatkan fahaman sifat 20. Kok mana sesatnya kalau dah pakai firman Allah dengan hadis Nabi? Baik. Kemudian pada dalil akal pula. Tadi dalil Quran dan hadis, yang ni dalil akal, dalil logik. Maka dikatakan qiyamuhu ta'ala binafsih ni sifat Allah, wujud zat dan wujud sifat Allah tanpa mula, tanpa pencipta. Maka jika ada yang kata Allah ni memerlukan pencipta, baik pencipta pada zat atau pencipta pada sifat, bila kata Allah perlukan, ayat dia tak habis pun kita dah boleh sanggah. Dia nak nafi. Kita kata zat Allah dan sifat Allah tak ada pencipta, tak ada permulaan. Dia kata Allah ni dia perlukan, sanggah terus, tak payah habis ayat tu. Allah perlukan, Allah mana ada perlukan siapa-siapa? Allah tak perlukan selain diri dia, kerana dia la mustaghniyun an kulli ma siwa wa muftaqirun ilaihi kullu ma ada. Itulah hakikat intipati kalimah syahadah pada la ilaha illallah. La mustaghniyun an kulli ma siwa, tidaklah Allah itu berhajat kepada selain diri dia. Wa muftaqirun ilaihi kullu ma ada, dan segala selain diri Allah berhajat, fakir, bersandar kepada Allah. Para malaikat, Rasulullah SAW sendiri, segala alam, semua perlu kepada Allah. Apa perlunya? Dia nak ada tu, perlu Allah yang cipta dia. Dia tak boleh ada sendiri. Dia tak boleh ada sendiri sebab dia makhluk. Jadi bila nak kata Allah perlukan sesuatu yang cipta zat atau sifat dia, kalau Allah perlukan sesuatu untuk cipta zat atau sifat dia, confirm Allah itu Tuhan ke makhluk? Makhluk. Sebab perlukan. Allah perlukan
sesuatu kuasa untuk cipta zat dia atau sifat dia. Allah perlukan ada kuasa lain, Allah perlukan makhluk lah. Itu sifat makhluk. Tuhan dia tak perlu siapa-siapa. Kalau manusia ni dia tak perlu siapa-siapa tu pada sudut zahir, dia boleh hidup sendiri, makan minum sendiri apa semua, bukan pada sudut hakiki. Okey, baik. Allah maksudnya macam Reza kan, seorang kan, hidup dengan mak. Kalau musafir ke mana, seorang. Dia independen. Independen tu zahir, bukan pada hakiki. Didoakanlah cepat insya-Allah. Ni amin ni majlis ilmu ni. Baik. Kemudian dalil logik ni tak perlu saya panjangkan, kerana lebih kurang aja nombor 2 dan nombor 3 punya bukti ni nak membawa kepada faham apa? Kalau Allah perlukan sesuatu selain diri Allah, maka Allah makhluk. Itu je. Qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah dengan sendiri. Berdiri itu wujud. Wujud apa? Zat dan sifat dengan sendiri. Apa maksud dengan sendiri? Qidam, tiada mula, tiada pencipta. Kalau Allah perlukan sesuatu untuk cipta zat dan sifat dia, Allah makhluk. Macam mana kalau Allah makhluk? Dah siapa cipta kita? Maka Allah tak perlu kepada sesiapa untuk cipta zat dan sifat dia. Zat dan sifat dia adalah qidam. Tu saja. Kalau nak kata Allah makhluk, dah kita ni ada, siapa cipta? Allah. Allah Tuhan. Kalau Allah makhluk, kita semua tak ada. Dan tak masuk akal Allah tu makhluk. Tak masuk akal ni yang kata mustahil akal. Pada sudut akidah. Baik. Selesai. Itu tentang qiyamuhu ta'ala binafsih. Baik. Maka bila kita dah tahu sifat Allah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wujud zat dan sifat dia tiada mula, tiada pencipta. Kemudian kita dah dengar dalil, belajar berserta dengar dalil. Tadi kita dengar dalil Quran, kemudian kita dengar dalil hadis. Kita dengar, alhamdulillah dah 2 dah. Yang ketiga, kita beriman serta ilmu. Dulu beriman gitu je, tahu Allah qiyamuhu ta'ala binafsih, tapi tak pernah dengar huraian. Malam ni kita beriman serta ilmu. Kita dah dengar dengan huraian dalil apa semua gini, makin kuat keimanan kita. 3 dah. Yang keempat, macam mana nak berperangai, bagaimana nak berakhlak seperti orang yang mengakui keimanan Allah bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Cara dia begini. Dan sepatutnya bagi mukmin yang muqtaqid, dia hendaklah menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah. Bila kita dah reti, dah tahu, dah beriman bahawa Allah itu qiyamuhu ta'ala binafsih, ringkasnya Allah tak perlu kepada apa selain diri dia, maka kita ni macam mana? Hendaklah kita nyatakan apa? Hajat dan kefakiran kita. Macam mana nak nyatakan? Dengan berdoa. Ya Allah, aku perlukan ini, aku perlukan ini, aku perlukan ini. Minta itu, minta ini, pohon itu, pohon ini. Doa tu menzahirkan fakir kita. Doa itu menzahirkan hajat kita. Situ sebab tu para ulama mengistilahkan orang yang enggan berdoa itu sombong. Jadi bila kita berdoa, Ustaz, kan Allah dah siapkan semua. Kan? Lauh mahfuz, Allah dah siap semua dah. Allah dah tentukan jodoh kita, Allah dah tentukan rezeki kita, Allah dah tentukan semua, Allah dah tentukan siap. Cuma penantian masa untuk berlaku saja, itu saja. Walhasil Allah dah takdirkan semua, siap dah. Habis kenapa kita doa? Satu, Allah perintah, Allah suruh. Gitu tak? Sebab kita hamba, jangan tak sedar diri. Yang kedua, doa kita tidak memberi bekas. Doa kita tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat.
Sebab doa tu daripada siapa? Makhluk. Doa tu daripada makhluk. Makhluk tidak memberi bekas. Makhluk tidak memberi kesan. Makhluk tidak memberi mudarat. Makhluk tidak memberi manfaat. Hanya senya Allah yang memberi mudarat, memberi manfaat. Habis kenapa kita doa juga? Kalau doa tu tak memberi kesan, manfaat atau mudarat? Kerana Allah perintah, Allah suruh, tu pasal kita berdoa. Dan Allah perintah pula supaya kita doa yang baik. Ada tak doa tapi tak jadi? Pernah tak kita doa tapi tak jadi? Tak kabul? Ada kan? Maksud kata doa kita bukan memberi bekas. Ada doa yang kabul, itu Allah yang kehendak, maka jadi. Kita tak doa pun jadi juga. Faham? Maka doa-doa ni, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Orang kata duit DUIT doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Duit. Kau pandai lah duit ke, ongkos ke, wang ke, kau pandai. Money ke. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Empat-empat ni tak memberi bekas. Kerana kita semua makhluk. Perbuatan makhluk tak memberi kesan, mudarat, manfaat. Ni pegangan iman ni. Bukan adat. Kalau adat, itu lazimnya makhluk dengan tabiat. Yang kata doa mak tidak ada hijab akan kabul, adatnya. Kerana Allah tak pernah tolak doa mak, doa orang soleh. Ingat doa mak ni lebih afdal daripada 70 doa orang, 70 orang wali. Mak punya doa lebih afdal daripada doa 70 orang wali Allah. Bukan wali nikah. Wali nikah siapa ada anak perempuan wali je ni. Ni wali Allah. Doa seorang ibu lebih afdal daripada 70 orang wali punya doa. Ni tiba mak dia, "Ustaz minta doakan anak saya bacakan air." Boleh, tak ada masalah. Sebelum minta ustaz dengan tok wali doakan, mak doakan dulu. Tapi mak tapi ustaz saya kadang semayang saya kadang ya, kadang tidak, kadang saya tudung, kadang pakai, kadang tak. Kau pandailah, itu taubat sendiri. Nak ceritanya doa mak tu Allah muliakan. Maka apakah bila kita sebut doa seorang ibu tidak ada hijab, doa orang yang zalim tak ada hijab, pasti qabul. Pasti qabul tu bukan memberi bekas. Itu pada zahir. Bila doa pasti qabul. Qabul tu kan dengan iradat Allah, dengan kudrat Allah. Bukan dengan doa. Dia berdoa tu pun iradat siapa? Dia doa, dia angkat tangan tu. Contoh dia doa, Rabbana hablana min azwajina. Dia doa tu iradat siapa? Allah. Allah tak kehendak makhluk tu, hamba tu berdoa, hamba tu tak berdoa. Allah kehendak makhluk tu berdoa, maka makhluk tu akan berdoa. Jadi kita berdoa dengan kudrat iradat Allah. Kita usaha dengan kudrat iradat Allah. Kita ikhtiar dengan kudrat iradat Allah. Kita tawakal juga dengan kudrat iradat Allah. Jadi doa, usaha, ikhtiar, tawakal kita tak memberi bekas. Habis kenapa kita doa, Ustaz? Kenapa kita usaha? Kenapa kita ikhtiar? Kenapa kita tawakal? Perintah Allah. Bak kata Ahmad Nisfu dalam cerita Tiga Abdul, ini adalah perintah. Dia tengah baring kat katil. Dia tak bagi anak dia tidur sama-sama dekat kandang kuda. Kan dia tidur kat kandang kuda, mula tidur asing. Lala bini dia pergi kandang kuda. Siap nyanyi lagi tu. Ting 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 ting. Aku tak nak sambung. Kalau kat dewan aku sambung ni. Ni surau. Jadi dia tengah baring tu dia suruh pisah. Dia sebut ini adalah perintah. Tu saja buat hilang ngantuk, tak ada kena-mengena pun. Jadi doa, usaha, ikhtiar, tawakal tu perintah Allah. Maka bila kita buat, serah ke Allah. Dia bila kita
tak faham pegangan iman, doa-doa tak kabul. Bila tak kabul, tak sabar, marah Allah, buruk sangka dengan Allah. Dah usaha tak jadi, marah Allah, buruk sangka dengan Allah. Dah ikhtiar pun tak jadi. Ni nak tanya, doa dengan doa pula, usaha dengan ikhtiar ni sama ke? Kadang orang tua kan, kita ikhtiar kita ikhtiar, ya seorang lagi kita usaha usaha dengan ikhtiar ni sama ke? Is it the same meaning? I'm asking those all of you. Kan aku dah keluar. Usaha, ikhtiar tak sama. Ikhtiar ni pilih. Perkara ikhtiari, perkara yang boleh dipilih. Contoh, orang nak berubat, dia demam. Aziz, Sudin, Ramli masuk, luar tu hujan, nanti demam. Siapa? Pendekar Mustar. Ada aja selit. Nanti demam. Jadi dia demam, nak berubat, usaha. Sebelum usaha, ikhtiar. Ikhtiar apa? Tiga-tiga ni demam. Ramli demam, ikhtiar cara zikir selawat, doa. Aziz demam, ikhtiar cara ubat moden, klinik hospital. Sudin demam, ikhtiar cara tradisional, jamu, makanan sunnah. Atau ikhtiar. Selepas ikhtiar, dia usaha, dia buat. Yang pergi klinik, yang cari makanan sunnah ataupun ubat tradisional yang dengan selawat zikir doa, dengan selawat zikir doa. Ikhtiar tu baru dia usaha. Ikhtiar tu pilih. Jadi jangan menghina pilihan orang. Kita tak percaya buat hospital gini-gini. Lagi pula kadang dengar ustaz-ustaz yang dalam live ni begitulah begini, sampai kadang orang ni pegang sangat apa ustaz tu cakap, sampai ban hospital tu, boleh jatuh kafir syirik klinik hospital tu. Sampai tahap tu kena ikut ustaz-ustaz yang tak amanah dalam ilmu. Jangan tuan-tuan ni buat hospital ni gini. Tak nak tu tak apa dah, terpulang. Bila tak nak tu yang jadi ekstrim, pertama dia hina ikhtiar orang. Apa pergi klinik? Jangan pergi klinik. La ilaha illallah. Macam pergi kedai arak dengar klinik tu. Kita nak pergi kedai, pergi mana je? Kedai arak. Astagfirullah, jangan pergi kedai. Tak apa lah, kedai arak, kedai judi, kelab dangdut, disco. Kopiah mana je? Disco lah. Astagfirullah je. Tak apa. Ni klinik. Mana je? Hospital. Astagfirullah. Jangan je, hentikan dah. La ilaha illallah. Asal tak boleh pergi hospital? Kafir. Benda ni. Benda ni. Adakah jatuh syirik kafir itu atas nama hospital dan klinik? Orang makan makanan sunnah tu kalau tak reti akidah boleh jatuh syirik kafir. Kalau tak reti akidah, dia pada sudut iktiqad kita, bukan pada atas nama hospital, klinik, makanan sunnah, jamu dan seumpamanya. Jadi bila orang pilih untuk klinik ubat moden, doakan yang baik-baik. Yang ni suka makanan sunnah, ubat tradisional, jamu Pak Tani, silakan. Yang dia nak dengan doa dan air-air, jampi, selawat apa semua, silakan. Aman dunia. Allah jua yang memberi bekas, sembuh. Bukan usaha kita. Habis itu kenapa usaha? Allah perintah. Allah perintah usaha, rawat sakit kamu, jangan biar. Habis ustaz kata usaha kita tak memberi bekas. Memang habis kenapa usaha? Allah perintah. Kenapa tawakal? Allah perintah. Ikhtiar, doa pun Allah perintah. Bila pegang tu, apa result pun kita tak petikai. Contoh, dua contoh. Ni nak cerita pasal memberi bekas dengan apa yang kita buat. Makhluk tak memberi bekas. Okey. Dua sudut contoh. Yang pertama, bab makan. Makan. Kenapa kita jaga pemakanan kita? Kita jaga pemakanan kita. Nak sihat kan? Nak sihat. Kita jaga pemakanan kita. Kita pantang pemakanan kita. Makan jangan melampau.
minum jangan melampau, cari yang baik-baik makan minum. Okey. Kenapa buat gitu? Nak sihat lah Ustaz. Ada tak orang yang jaga pemakanan daripada umur 15 sampai umur 60 jaga pemakanan? Tiba umur 60 kena 3 serangkai. Sekarang kan 3 dah 5 serangkai dengan gaut, dengan jantung, dengan apa 5 serangkai dah sekarang. Nah, dia kan jaga makan dia. Sepanjang kita kenal dia duduk karya kita, dia jaga makan tu dengan exercise, dengan jogging, dengan suplemen. Macam gini. Macam memang kita jaga pemakanan untuk sihat. Adatnya bila jaga sihat. Adat. Tapi adat ni boleh bersalahan. Kerana adat tak memberi bekas. Yang memberi bekas Allah. Nah, lagi seorang pula makan larung ni. Pantang jumpa. Bukan pantang makan, pantang jumpa. Semua dia balun. Kita jaga, baik-baik ajar awak kang darah tinggi kang makan. Minum air gas, minum air manis. Awak dah 40-an aja. Ya Allah. Alah, belum sakit, makan aja. Dah sakit nanti berhenti lah, dia kata. Macam agak ada kan gitu. Macam buat je. Cerita ni memang ada. Okey. Gini. Sihat ke sakit letak tepi dulu. Kita nak persoal apa kita buat. Yang seorang tadi larung, pantang jumpa, balon, nanti sakit baru berhenti, dia kata. Yang seorang jaga, cukup jaga, nak sihat. Okey. Apa? Ada ubat? Sakit nanti ada ubat. Kalau sembuh, kalau tak sembuh, duduk hospital tu ngap. Okey. Jadi kita nak sebut hukum perbuatan kita. Bukan result sakit ke sembuh. Bukan sihat ke sakit. Kita tak cerita dulu. Hukum perbuatan kita. Bila kita jaga, kita pantang tu kan, kita bukanlah pantang yang melampau sangat. Maksud kata kadar-kadar jaga. Makan semua makan, belum ada sakit, insya-Allah semua kita makan, jaga kadar. Jaga kadar tu jaga kesihatan. Sebab Allah sebut dalam Quran, makanlah, minumlah, jangan melampau. Nah, jangan melampau, jangan tu larangan. Kalau melampau ada ketikanya makruh. Lebih sangat melampau sampai mudarat nyawa, mudarat tubuh, haram. Kita jangan ambil yang mudarat tinggi tu, kita ambil yang rendah sikit. Dia makan larung tak jaga, makan semakan-makannya, seminum-minumnya, makruh. Tu hukum. Nah, makruh ni Allah benci. Kerap kekenyangan ni, bahasa Pantai Timur, betul tu. Saya ingat perkataan orang Johor. Orang rumah saya kata, bukan orang Johor. Bukan Asal orang Johor cakap, punya orang Pantai Timur. Lah. Boleh belakang tu. Jadi kerap kekenyangan tu. Kadang-kadang mak-mak kita ni keruk pakai senduk ni. Kalau yang pernah buat, yang tak pernah buat, tak ada masalah. Kekenyangan ni kalau kerap, makruh. Dan dia akan menggelapkan hati. Okeylah, tu sudut tasawuf. Kita ambil yang hukum ni. Bila kerap kekenyangan, makan melampau, minum melampau, makruh. Tak cerita result sihat sakit lagi. Jadi bila makruh, Allah benci. Tu hukum. Nah, yang jaga kesihatan mendapat pahala. Kerana apa? Taat perintah Allah. Makan kadar-kadar, minum kadar-kadar. Bukan sebab jaga kesihatan. Sebab apa? Allah perintah. Jangan melampau makan, jangan melampau minum. Kalau melampau boleh jatuh makruh. Ya, aku tak nak, nanti Allah benci. Dia jaga. Dia dapat pahala. Yang larung makruh tu belum berdosa, tapi perbuatan dia Allah benci. Tu hukum dulu. Okey? Baik. Jadi pada sihat dan sakit, itu serah pada Allah. Dah jaga, memang umur 70 boleh jogging lagi. Tengok Dr. Mahdi. Tuan M. Ni kau pandai kau nak benci dia pasal politik ke apa. Ni bukan nak kisah pasal tu.
Nak ceritanya umur 100 lebih umur dia. 102 kan? 109. 99. Tengok dia jalan steady. Cakap steady, boleh berucap, tak ada macam nyanyuk-nyanyuk ke apa ke. Nah, dia makan nasi segitu ke? Tidak melampau. Kita nasi sebumbung ni. Lepas tu tak habis tu dah jatuh benda lain pula, hukum lain. Kalau habis pun okey lah, tak adalah sampai kita nak makan nasi segitu. Tapi nak ceritanya, seseorang yang kita boleh buat contoh, dia jaga kadar makan dia. Adatnya sihat. Adat, bukan memberi bekas. Adatnya sihat. Yang lagum, adatnya sakit. Contoh, daripada muda kita kenal tadi, memang makan minum na'udzubillah, lagum. Tiba umur 55, terserempak ke hospital, tongkat 4 kaki ni jalan. Asal ji. Tak boleh nak jawab lah. Kira je tak apa balik baik-baik jalan. Dalam hati kita padan lah. Tu padan. Sesuai. Kau buat muda dulu macam tu, memang padan sesuai, dah tua gini. Tu adat. Tapi itu baru 2 cerita. Cerita yang ketiga, jaga kesihatan, sakit. Nampak? Cerita keempat, lagum, sihat. Itu namanya perbuatan makhluk tidak memberi bekas. Habis kenapa kita jaga makan? Perintah Allah. Kenapa kita jangan melampau dalam makan minum? Perintah Allah, larangan makruh. Kerana nikmat sihat itu akan ditanya. Nikmat tubuh akan ditanya. 4 kaki, 2 kaki anak Adam, yakni manusia, 2 kaki anak Adam. Kaki manusia takkan bergerak daripada padang mahsyar, melainkan akan ditanya 4 soalan baru berjalan. Berjalan ke mana? Antara syurga atau neraka. 4 soalan. Pertama ditanya tentang ilmu, kedua ditanya tentang umur, ketiga ditanya tentang harta, keempat ditanya tentang nikmat tubuh kesihatan. Akan ditanya. Kalau kau mati sihat tapi perbuatan tu lagum, akan ditanya. Kerana sihat tubuh badan adalah nikmat yang Allah beri. Setiap nikmat akan ditanya. Lagum lah. Kita lagum selagi belum sakit je aja. Baik-baik. Walaupun sakit tak sakit, perintah Allah suruh jaga. Doktor, saya tak merokok. Cerita rokok ni. Ni bukan cerita hukum. Nak ceritanya perbuatan makhluk tak memberi bekas. Doktor ni tak merokok. Sampai umur 37 mati. Mati. Heart attack jantung. 37, belum 40 meninggal. Seorang pakcik ni, daripada umur 15 ni sampai umur 92 ni, kayu bersikap subuh-subuh sampai surau. Daripada 15 sampai umur 92 ngisap rokok, apa jantung apa semua tak ada. Sihat belaka. Naik motor sihat. Sihat. Kita bukan nak bangga, nak cakap aku merokok pun tengok sihat tau. Baik-baik kataan. Kau tengok doktor tu jaga kesihatan, ubat ni 37 mati. Baik-baik. Itu perkataan takabur dengan nikmat yang Allah bagi. Jaga perkataan kita. Nak merokok itu dia punya pasal. Nak cerita dia sihat, alhamdulillah saya merokok, Allah belum bagi sakit. Cuma rokok tu ada khilaf lah. Setengah ulama kata makruh, setengah ulama kata haram. Maka seelok afdalnya kurang-kurangkan. Kerana rokok tu adat bukan memberi bekas. Adatnya mudaratkan kesihatan kita. Itu saja. Garam berlebihan, rokok berlebihan, air manis berlebihan. Berlebihan tu kan melanggar perintah Allah suruh jaga kadar tadi. Tu bab makan. Kambing, sunnah Nabi kambing makan. Seminggu 4 kali kambing. Selepas 3-4 tahun duduk kuat. Kata sunnah. Pasal mu tak reti. Nabi memang suka kambing.
Bahagian mana Nabi suka? 2 bahu depan. Kaki kambing 4, 2 bahu depan tu, belah atas ni, tu tempat yang paling Nabi favourite makan. Tapi Nabi tu makan kambing, Allah, berapa bulan sekali tak tahu. Nah, dapur Nabi, dalam riwayat hadis sebut, pernah dapur Nabi 3 bulan tak berasap. Makan roti, makan gandum. Kambing jarang. Kerana Nabi suka dan Nabi pernah makan dan suka, jadi sunnah. Kita seminggu 4 kali. Hadaplah sakit tu. Tak jaga kadar. Kadar tu, Allah kata jangan melampau. Sunnah lah. Nah, hospital dia buat ni. Nah, kadar tak jaga. Baik. Sudut yang kedua tadi pada pemakanan. Jadi kita jaga pemakanan, bukan adatnya memang kita nak sihat. Apa saja jaga makan? Jaga kesihatan, cakap adat. Walhal penjagaan kesihatan tu tak memberi bekas langsung. Sihat dan sakit ni atas iradat Allah. Hanya senya Allah memberi bekas. Sebab tu ada orang jaga kesihatan sakit juga. Ada orang larung sihat pula. Nah, melanggar adat. Yang mengikut adat jaga kesihatan sihat, tak jaga kesihatan sakit. Nah, jadi adat ni bukan memberi bekas. Dia sekadar makhluk tu dengan tabiat dia saja. Okey. Yang memberi bekas hanya Allah. Memberi mudarat manfaat hanya Allah. Itu pada sudut pertama makan. Sudut yang kedua, memandu. Bawa laju macam hantu, papan tanda kelajuan membunuh. Papan tanda mengingatkan kita, kelajuan membunuh. Aku bawa macam hantu, walaupun banyak zaman, sampai sekarang tak aksiden tau. Yang bawa berhemah tu bawa dengan signal jaga hati-hati kan. Kadang-kadang kat depan. Apa asal bawa berhemah aksiden? Bawa macam setan, tak aksiden. Nah, kerana perbuatan makhluk tak memberi bekas. Nah, cuma kita jangan takabur lah. Dan balik pada hukum, bawa berhemah hukumnya wajib. Kenapa wajib? Bukan berhemah tu bawa macam orang baru memandu, bukan. Kadar-kadar orang lain selamat, kita selamat. Berhemah lah tu. Setakat U-turn haram tu, polis tak ada, tu standard. Langgar lampu merah, jalan kosong, standard. Simpang 4 pukul 2.30 pagi nak berhenti, disamon dia orang, siapa tak jawab? Saya kalau balik ceramah, kadang balik daripada pondok Syekh, kadang dekat pukul 2.30 pukul 3 pagi, simpang tu kadang tak berapa nak ada lampu, berhenti lagi 50 saat. Saya langgar kerana tidak membahayakan orang lain. Bahkan kalau saya berhenti, membahayakan diri saya pula. Dalam keadaan gelap, datang satu kereta blok, sambung dengan parang. Nak buat macam mana? Keselamatan kita. Jangan kereta banyak-banyak dah merah kau tekan minyak. Itu setan namanya. Jadi bila pada hal memandu, bawa berhemah itu wajib. Berhemah tu apa? Jaga keselamatan orang lain, jaga keselamatan diri. Hukumnya wajib. Dah bawa macam setan, bahayakan diri, bahayakan orang, hukumnya haram. Hukum dulu. Sama ada aksiden tak aksiden, kita bicara lepas azan isyak, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Maka memandu berhemah itu perintah Allah. Dan memandu membahayakan orang lain itu larangan Allah. Maka jadi hamba yang bertakwa, kita hendaklah taat pada perintah Allah. Haram membahayakan orang lain dan haram membahayakan diri sendiri. Maka bawa macam setan itu larangan Allah, bukan soal aksiden tak aksiden. Bawa berhemah itu perintah Allah, bukan soal aksiden ataupun tidak. Ada orang bawa berhemah, adatnya selamat. Adat. Ada orang bawa berhemah belanggar juga. Ada yang bawa macam setan, selamat. Ada yang bawa macam setan belanggar. Yang bawa macam setan belanggar tu, kita kata apa? Sesuai lah, padan. Tapi tak baik sebenarnya. Tapi macam itulah keadaan dia. Dah bawa macam setan, tiba-tiba aksiden. Memang padan lah, kesesuaian. Jadi balik kepada apa yang Allah perintah.
sama ada aksiden atau tidak, kesannya itu yang pertama pada pegangan iman, kita bawa berhemah atau bawa membahayakan orang, tidak memberi bekas. Hanya saja Allah yang memberi mudarat, manfaat, memberi bekas. Tapi kenapa kita bawa berhemah? Kita tak nak bawa membahayakan orang kerana perintah dan larangan Allah. Nah, situ kena faham. Cuma hukum adat ni jangan buang. Abang bawa dekat 180, bang bahaya bang. Kita bahaya, orang lain bahaya ni. Jalan banyak kereta ni, 180 dia tekan. Bini tu kata jangan. Suami pun lah betul lah. Ambil pada adat, membahayakan diri kita. Kelajuan membunuh tu adat. Papan tanda memberi ingatan pada kita. Kelajuan membunuh tu adat. Nah, pada pegangan iman, tidak memberi bekas, kita bawa laju pun. Tapi balik pada syariat hukum, bawa macam setan haram kerana bahayakan diri dan orang lain. Sini nak kena faham sebenarnya. Nah, pada yang kata hanya senya Allah memberi bekas, yang mana kita menyatakan kefakiran kita dan hajat kita kepada Allah. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami. Nah, doa-doa lah belanggar. Apa sebab aku baca doa tadi? Doa kita tak memberi bekas, tapi bila kita baca doa ada pahala, tu perintah Allah. Nah, jadi lepas berdoa tu tawakal. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billah. Insyaallah selamat. Ke confirm selamat? InsyaAllah. Ada tawakal situ. Baik. Jadi itu berkenaan dengan perbahasan tauhid kita yang dapat saya kaitkan pada huraian malam ini. Jadi dua contoh tu memada dah. Jadi berbalik pada pemakanan tadi, contoh ada orang makan seafood, dia akan gatal kaki dia. Contoh gatal kulit dia makan seafood. Tapi teringin nak makan. Balik pada apa Allah perintah, jangan melampau. Jadi bila udang tu besar-besar, seko cukup. Nak lepas gian. Sebab tengok gitu, tengok menong tengok udang tu. Menong kan. Surah Al-Jawahar buat open house. Buat makan-makan, makanannya mewah. Tengok udang sambal tu menung dia. Bini pun kata, seko je lah bang, buat lepas hajat. Boleh tak apalah seko. Kalau gatal-gatal sikit tu tahan lah sikit. Tapi lepas hajat dia tu 5-6 ekor udang rimau besar-besar 2 jari tu. Maka apa hukumnya? Makruh. Kerana dah tahu sakit balon juga. Bukan sikit, 5-6 ekor besar-besar tu. Makruh. Kerana dah tahu memang makan sakit. Adat. Ni kalau makan doktor kata memang gatal. Abang pernah makan? Memang gatal. Kan adat tu. Makan sakit. Adat tu. Sakit tu Allah yang memberi bekas. Bukan udang tu. Jadi bila dia makan, adatnya gatal. Makruh. Kerana mudaratkan tubuh. Kalau sampai tahap makan udang mati. Sampai tahap tu makan udang mati. Kena udang tahap apa dia nak mati. Itu haram dia makan udang. Kerana pada sudut ilmu tabib, ilmu kedokteran telah mensahihkan dia kalau makan ni mati. Orang lain makan tak mati sebab dia ada penyakit. Maka kalau dia makan haram. Situ nak kena beralus hukum ni. Sama macam vaksin apa semua tu. Vaksin ni adakah bila ambil confirm mati? Tak. Jadi ada orang ambil tak mudarat, ada orang ambil mudarat. Jadi vaksin tidak dapat disahihkan pada sudut adat, ambil confirm mudarat. Tak. Dia macam dagingnya. Orang gaut makan daging macam giling kepala. Jangan buat kerja ustaz. Tapi tak sampai mati. Tak sampai mati. Jadi daging tu bukan confirm makan daging mati. Makan daging sakit. Seperti racun. Racun rumput kalau minum dah tahu dah adatnya jalan. Paling-paling tak nazak.
Tuki selamat lah tu, belum mati sepenuhnya. Nah, tapi nak ceritanya daging. Ada orang makan tak ada apa. Ada orang makan makin cergas, ada orang makan jadi sakit. Jadi itu terpulang pada hukum individu bersesuaian dengan kesihatan tubuh dia. Nah, macam udang tadi. Begitu juga ubat. Nah, ada setengah-setengah makanan sunnah. Ambil delima. Nah, ada orang sihat, ada orang tak boleh delima. Bila pergi kat doktor, Puan Najah, awak tak boleh delima, sakit awak gini-gini. Adakah kita nak salahkan hadis? Tidak. Nah, kerana kesihatan itu bila disahihkan, kesihatan dia, sakit itu dengan pemakanan tu tak bersesuaian, boleh memudaratkan. Nah, situ. Jadi bila reti bab hukum adat dengan Allah memberi bekas mudarat manfaat, hidup jadi tenang. Tak ada nak menyesatkan orang, kafirkan orang, syirikkan orang, aman tenteram. Nah, hidup sentosa seperti di taman sentosa. Nah, Allah Rabbi. Ini Allah. Baik. Jadi cukup sekadar tu. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung pada kuliah akan datang. Kita masuk pada sifat yang keenam, wahdaniyah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya mohon ampunan maaf di atas kekasaran bahasa, keterlanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon ampunan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa